Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kita merasa malu dan insaf terhadap segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita diingatkan pada malam ini tentang macam mana kita menjalani kehidupan. Begitulah gaya Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita. Tidak kita dimatikan kecuali dengan dalam keadaan hal bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan begitulah sesudah kita dimatikan dalam keadaan begitu, nanti kita dia bangkitkan dalam keadaan sebagaimana kita dimatikan. Kalau kita mati, kita nak bangkit bersama orang saleh, bersama orang baik, kena perlu mati dalam golongan itu. Dan nak mati dalam golongan itu sepanjang hayat kena berada dalam golongan itu. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sementara Ustaz Ali sebutkan kalau dah memang jadi tabiat kita, nanti macam mana ya? Sekarang kita terus terang cakaplah, kita semua masih ada tabiat buruk. Semua kita masih ada tabiat buruk, yang benda haram yang hari-hari kita tak tinggal. Seperti apa? Tengok gambar televisyen tu kan aurat perempuan. Kita walaupun kita tak ngeteh, tak ngopi pun ya, kita ada buat yang benda lebih dosa daripada itu. Sekat ngeteh ngopi tu duduk lara, bual-bual kosong yang dia tengok teh dengan kopi saja. Tetapi kalau tengok televisyen tu, macam-macam yang dia tengok dalam televisyen. Ada adegan mabuk, ada aurat wanita, ada campur gaul laki-laki perempuan. Semua tu dilihat dalam televisyen dan kita lihat. Allah, macam mana ya, macam mana. Kita cubalah nak bentikan tanpa kita sedar. Dah matikan 10 jam baru teringat, loh aku kok tengok TV tadi. Allah, kalau tengah tengok tu teringat tak apa juga ya. Tengah tengok teringat ke masa nak on tu teringat tak apa juga. Dah 10 jam ke dah 10 hari baru teringat. Ataupun dah 10 minggu tak teringat-teringat hadir majlis begini baru diingatkan, ya Allah yang dicakap ni tabiat aku, yang dicakap ni tabiat aku. Macam mana ya? Paling-paling tidak ya, paling-paling tidak kalau dah memang jadilah kita belum tabiat, belum dapat kita cabut, belum dapat kita lekang, mau tak mau setiap kali kita kenalah dalam hati kita, itu satu-satu caranya kita kena paksa diri kita, kena, kalau kita tak dapat, belum boleh dapat cabut nafsu amarah kita, nafsu jelek kita, paling-paling tidak sambil kita buat perkara-perkara yang tegah oleh Allah Ta'ala tu, sambil kita kutuk diri kita. Sambil kita kutuk diri kita, adakan sebahagian daripada diri kita walaupun sedang lara, ada sebahagian sedang kutuk itu lara. Ada sebahagian sedang merayu kepada Allah. Ada sebahagian daripada kalbu kita sedang mencela akan perbuatan yang kita sendiri sedang buat itu. Jadi nanti apabila sampai akhir hayatnya, kita lihat yang mana yang dipilih oleh Allah. Kita dimatikan atas yang mana? Dimatikan atas lara tu ke? Dimatikan atas lawan atas lara tu? Kita harap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalau kita tidak membiarkan nafsu kita, paling-paling tidak kita menyedari dan kita mengutuknya. Mudah-mudahanlah Tuhan ambil itu sebagai satu perjuangan kita terhadap hawa nafsu kita. Paling-paling tidaknya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, malam ini cukuplah malam 16 hari bulan. Siang tadi 15 hari bulan Rajab ya. 15. InsyaAllah cukup 1 bulan akan datang kita akan sama-sama masuk malam nisfu Sya'ban. Suka saya pesankan tuan-tuan sekalian, malam nisfu Sya'ban itu di antara malam-malam yang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, kecuali beberapa golongan menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baik kita kasih tahu awal-awal. Kalau dah malam nisfu Sya'ban baru kita kasih tahu, takut tak sempat. Takut malam nisfu Sya'ban baru kita beritahu, nanti takut dia tak sempat ke, dia tak terdengar ke, dah terlepas. Dah terlepas. Nisfu Sya'ban Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa hamba-hambanya kecuali berapa golongan. Berbagai-bagai hadisnya. Di antaranya ada menyebutkan 2, di antaranya ada menyebutkan 4, ada di antara menyebutkan yang lebih daripada itu ya. Yang biasa kita dengarlah yang di antara yang paling common sekali yang disebutkan oleh ulama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil perhatian ya. Yang pertama, orang yang diharamkan pada malam nisfu Sya'ban itu, sedangkan ada ulama mengatakan setiap antara nisfu Sya'ban tu antara maghrib dengan isyak orang diberikan tempoh tak mati. Jadi sempat tobat. Sempat tobat. Trylah insya-Allah nisfu Sya'ban ini tak ada yang mati antara maghrib dengan isyak ya. Kerana Allah Ta'ala berikan dia sempat tobat ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau sekali pun baru diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala murah beri rahmat pada hamba-hambanya, begitu Allah Ta'ala buka pintu langitnya, tapi ada beberapa golongan yang dikecualikan, tak termasuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang mengamalkan sihir. Na'udzubillah min zalik ya, mengamalkan sihir, berpawang-pawang, berdukun-dukun. Nak biar orang minat dia, nak biar orang suka dia, nak biar orang benci orang lain, nak apa semua tu, berpawang-pawang, berdukun-dukun, tu semua tu amalan-amalan sihir ya. Engkau orang minat engkau ke tak minat engkau lain cerita. Allah tak minat engkau, malaikat tak minat engkau pada malam-malam nisfu Sya'ban.
Dan ada setengah riwayat pulaknya, itulah juga malam yang ditolakkan malam nisfu Syaban, itulah juga orang-orang ditolakkan pada malam Lailatul Qadar. Sama kategorinya ya. Apa sikit perkara berdukun berbongo, sikit perkara bertenung bertelik, jangan kita orang Islam jangan amalkan itu semua itu. Kalau perkara benda yang kita nak buat itu adalah benda baik, dah tentu kita tak akan tercenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik untuk mendapatkannya. Bersihir, bersusuk-susuk semua tu naudzubillah min zalik, semua tu bertelik-telik semua tu jangan tuan-tuan sekalian, naudzubillah min zalik. Benda yang kita nak tak dapat capai, bahkan rahmat Allah Taala kita terlepas, kita dapat kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengamalkannya sahaja, sekala tenung sekala telik itu mengamalkannya saja 40 hari amal tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembayang tetap kena sembayang, puasa tetap kena puasa, tetapi doa tak diterima oleh Allah Taala, amal tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi orang yang mengamalkan sihir, orang yang syirik kepada Allah Taala adalah orang-orang yang ditolak pada malam nisfu Syaban. Yang kedua, orang yang kaki mabuk dan seumpamanya. Maka kita nak bikin apa tuan-tuan sekalian? Kita kena syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita tengok orang-orang ahli mabuk tu, kita mohon ya Allah mudah-mudahan dia sempat taubat dan jangan pula bertukar. Kita kutuk dia mabuk lah, dia ni makan dadah lah, dia ni stone lah, dia ni matpit lah kita sebut. Na'udzubillah, Allah nak ubah, boleh ubah tak? Sekelip mata Allah boleh ubah dia baik. Na'udzubillah, jangan ubah pula malam nisfu Syaban kita pula mabuk stone. Na'udzubillah min zalik. Boleh jadi tak? Boleh. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Kuasa ya. Allah Taala Maha Kuasa pada malam nisfu Syaban. Kalau Taala nak palingkan kita, berlindung ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ya Karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إني كنت من الظالمين. Semoga Allah Taala tetapkan iman kita, berlindung jangan dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam nisfu Syaban, orang-orang yang kaki mabuk ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya tak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia memang doa tak diampunkan oleh Allah Taala ataupun tak digerakkan langsung hatinya untuk pergi baca Yasin ke apa ke, naudzubillah. Tak digerakkan langsung pergi hatinya nak bacakan Yasin, tak tergerak langsung nak angkat doa. Na'udzubillah min zalik. Ada pula orang malam-malam nisfu Syaban tak kasih orang berdoa. Jangan ikut cakapan itu. Allah bebaskan kita. Allah bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu akan daku, niscaya akan aku kabulkan. Allah Taala tak bilang malam sekian boleh, malam sekian tak boleh, doa sekian boleh, doa sekian tak boleh. Segala-gala. Pandai-pandai pula kita bilang malam nisfu Syaban bid'ah. Malam awal Muharram bid'ah. Tak ada masalah. Kau nak doa bila pun boleh juga. Kau nak doa jangan kata nisfu Syaban, nisfu Februari pun boleh, nisfu November pun boleh. Jangan malam tahun baru Islam, malam tahun baru Cina pun kau nak doa boleh tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak doa? Kan boleh. Boleh. Doa minta tak bila pun boleh. Jangan kita tak betul. Jadi orang naudzubillah min zalik, orang yang mabuk ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mabuk dan seumpamanya lah orang-orang ahli dadah semua tu. Jangan kita kecihkan. Sekarang ini kita jangan cihkan mereka. Jangan jatuhkan mereka. Jangan hinakan mereka. Sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau menghinakan orang lantaran buat maksiat dan dipandang bangga dia, Allah akan pastikan sebelum dia mati dia buat maksiat itu. Na'udzubillah min zalik ya. Kalau kita pandang orang buat maksiat, memang kita tak suka. Memang kita dicegah untuk bercampur gaul dengan orang-orang ini semua. Memang kita dihalang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bercampur gaul dengan orang-orang yang derhaka kepada Allah, bukan kerana kita bagus, bukan kerana dihina, tidak, kerana perbuatan itu menyalahi hukum Allah. Allah tak suka, maka aku kena tak suka. Begitu ya. Tetapi menghinakan dia tidak boleh. Merasa kita lebih mulia daripada dia tak boleh. Pandang dia dengan pandang tak sebelah mata tak boleh. Harap pada Allah Ta'ala dia dapat berubah dan mudah-mudahanlah kita dirahmati Allah Ta'ala dengan berkat dia. Ada keberkahan dia walau sedikit sekalipun. Kita harap diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang bermusuh-musuhan. Masuklah dalam sini orang yang putuskan silaturahmi adik-beradik. Nombor satu, tentang mak bapak yang nombor empat. Mak bapak kita sentuh, kemudian khas mak bapak. Ini orang yang putus-putus nombor satu dengan siapa? Termasuk dalam sini, ulama ada menyebutkan ialah antara suami dengan isteri. Tak boleh tidak. Suami dengan isteri, selagi masih bergelar isteri anda, selagi masih bergelar suami anda, wajib dilayan dengan sebaiknya, dengan
hanya sebagai isteri dan suami. Tak boleh tidak. Tak boleh, no such thing. Ada agreement antara saya dengan dia. Kita setakat duduk di rumah bersama, tapi dah tak bercakap selama 4 tahun. Setakat dah duduk di rumah bersama, setakat tak ada surat cerai saja. Tapi dah tak makan sama-sama lagi. Tidur pun dah jauh-jauh. Tak boleh. Tak boleh begitu macam. Ada yang ada tak tegur siapa pun. Ada tak tegur siapa. Dia hal dia, dia hal dia. Allah, betul-betul macam orang-orang berasingan. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Kalau nak betul-betul tak sanggup, yang sedemikian gitu, pisah. Pisah dengan cara baik. Jadi tidak sanggup saling menanggung dosa antara satu sama lain. Pisah dengan cara baik. Kalau kita dah minta nak pisah, rupanya tapi Allah Ta'ala tak nak pisahkan, bermakna Allah Ta'ala nak kita baik. Maka kena akur dengan kehendak Allah Ta'ala, kena jalin penjalinan itu. Supaya kalau boleh aku nak pisah, aku pisah. Tetapi takdir nak pisah, tak ada jalan nak pisah. Umpamanya lah, atas nasihat qadi ke, atas perkara apa ke, tak dapat pisah. Bermakna Allah masih nak jalin jodoh kita, maka tak boleh tidak, kena cari jalan menjalin itu. Kerana kalau Allah Ta'ala sudah luluskan perceraiannya, sudah tentu masing-masing dengan haluan sendiri-sendiri. Kalau dah cuba-cuba tak dapat pisah juga, terbaik juga semula balik semula. Tak boleh. Kalau gitu awak hal awak, saya hal saya. Tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala biar untuk bersatu balik semula. Biar untuk berdamai balik semula. Biar untuk berjalin balik semula. Tak boleh yang orang dengan suami tak cakap bertahun-tahun. Tak cakap suami tak baik dengan suami. Tak boleh. Suami dengan isteri, isteri dengan suami. Sama juga. Tak suka pisah dengan baik-baik. Tak suka pisah dengan baik-baik. Kalau selagi masih bergelar suami kita, masih bergelar isteri kita, tak boleh tidak, mesti dilayan dengan sebaiknya. No such thing. Ada agreement antara saya dengan dia. Saya boleh masa muka dengan dia. Siapa bilang kita boleh masa muka dengan suami? Tak boleh. Tak boleh ya. Na'udzubillah. Risikonya tak guna kita pergi malam-malam. Kalau aku ini mafhumnya, tak apalah malam nisfu Syaban 1 malam aja setahun. Lagi 360 malam aku boleh doa aku boleh kabul. Kalau dah malam-malam penting tak dikabul, agak-agaknya malam lain boleh kabul kah? Yang biar malam lain kadang-kadang orang tak dikabul doanya, tapi kerana berkat malam nisfu Syaban jadi dikabul oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Dan kita harap malam-malam lain kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Malam nisfu Syaban lebih dikabul oleh Allah Ta'ala. Jangan pada malam-malam lain kita sangka kita dikabul, dan malam yang begitu istimewa, orang jahat macam mana pun dikabul oleh Allah Ta'ala, kita makin tak dikabul oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jalin silaturahmi. Nombor 1, antara suami dengan isteri tidak boleh tidak. Antara suami dengan isteri mesti jalin. Cari jalan. Tak boleh biarkan. Tak boleh biarkan. Susah nak matinya nanti. Tak boleh jalan. Tak boleh begitu. Cari jalan. Jumpa. Bang, saya nak bincang dengan awak. Sekarang kita sudah begini lama-lama begitu. Mesti tebalkan muka ke, tak tebalkan muka ke, kekok ke, tak kekok ke. Kan kadang-kadang orang dah 2-3 tahun tak cakap kan kekok kan. Selagi belum dipisahkan oleh Allah Ta'ala, selagi itu masih bergelar suami awak. Selagi itu masih bergelar isteri awak. Kena duduk dan ronding, kita solve this problem, cari jalan tengah macam mana. Kadang nampaknya kita dah try 2-3 tahun masih belum dapat jalan, kita cerai baik-baik. Macam mana? Pisah baik-baik. Tapi nampaknya kita dah cuba, tapi Allah Ta'ala masih nak jalinkan kita. Kita kena wajib buang yang keruh, ambil yang jernih dan jalin balik semula. Demi apa? Bukan demi dia, bukan demi suami, bukan demi isteri. Demi aku sendiri biar tak sampai ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, antara suami dengan isteri, yang ada orang antara suami dengan isteri boleh tak berbaik bertahun-tahun tau. Bertahun-tahun, na'udzubillah min zalik ya. Masih suami isteri, masih tinggal sebumbung lagi. Yang ada tinggal tak sebumbung. Dia ikut anak lain, dia ikut anak lain. Tak boleh. Tak boleh begitu ya. Tak boleh. Yang satu ikut anak lain, satu ikut anak lain. Tak boleh begitu. Yang ada pulaknya tak bercakap. Allah. Anak pula sebagai anak-anak Said bapa, sebagai anak Said mak. Allah, adab akhlak kita ajarkan dengan anak-anak kita? Tak boleh ya. Putuskan silaturahmi antara adik-beradik. Lantaran tanah sekangkang kera saja engkau tak bercakap dengan adik-beradik bertahun-tahun. Allah, lantaran harta sedikit saja engkau berebut. Lantaran tersinggung bahasa sedikit saja merajuk tak cakap sampai bertahun-tahun. Jangan pandanglah dia yang tua ke, kita yang muda ke, kita yang muda dia yang tua ke, kita yang salah dia yang betul ke, dia yang salah kita yang betul ke. Pokoknya silaturahmi perlu jalin. Yang benda boleh settle, tak boleh settle, KIB. Nanti kita cari jalan untuk menyelesaikannya. Pokoknya kita kena jalin dulu. Tapi kadang-kadang kita nak jalin, tak dapat jalin. Kalau dengan suami isteri tak boleh. Mesti kena jalin. Baik itu ada akadnya ya. Kalau taruhlah dengan adik-beradik kita ke, dengan sepupu kita ke, dengan jiran kita, 10 kali kita nak baik, setiap kali kita nak jumpa dia makin gaduh besar lagi. Makin mengamuk lagi, makin macam-macam. Allah takut makin cedera. Jangan putus asa. Minta sama Allah Ta'ala lembutkan dia. Singa pun boleh lembut. Beruang pun boleh lembut. Mana garang? Akak kita beruang lah.
Beruang pun kau lembutkan, lama-lama boleh jadi lembut juga. Suruh joget sarkis pun joget sarkis, beruang. Kakak kita tak sampai suruh joget sarkis lah. Tetapi paling tidak engkau doakan, ya Allah, lembutkanlah hati kakak aku, ya Allah. Aku cukup risau, ya Allah. Kami adik-beradik tidak berbaik, ya Allah. Kau lembutkanlah hati abang aku, ya Allah. Kau adik kakak pula bilang, ya Allah, lembutkanlah hati. Paling tidak orang bilang bertepuk tidak sebelah tangan. Begitulah juga bermusuh tidak sebelah pihak. Kalau dua-dua pihak bermusuh baru jadi. Kalau sebelah pihak tak nak bermusuh, yaumil akhir ada seorang mengadu sama Rasulullah, aku nak buat baik semua dengan dia tapi tak dapat. Nabi suruh pergi rumah dia, doakan dia, tidak boleh juga. Nabi suruh dia selalu, lalu kalau depan dan rumah dia kau doakan dia selalu semua tu. Jadi yaumil akhir kalau disebutkan, kita bilang aku dari pihak aku dah buat, ya Allah. Dari pihak aku dah mendoakan dia tu sebagai tanda aku nak berjalin dengan dia, dan tanda aku masih kasih sayang dengan dia, dan tanda aku masih tidak putus dengan dia. Tetapi berapa kali dah aku cuba tapi nampaknya makin retak membawa belah. Maka aku serah padamu, ya Allah. Mudah-mudahan disettle oleh Allah Ta'ala. Cuba tak boleh tidak, ya. Rugi sayang malam-malam nisfu Sya'ban, malam-malam Lailatul Qadar. Orang semua dapat, malaikat turun berjuta-juta pada malam itu. Kita tak dapat pasal kita berpecah belah. Sebab itu syaitan rajin suruh kita pergi kuliah. Sebab itu syaitan rajin suruh kita pergi sana dengan sini ibadat. Konon rupanya ada, tak apalah aku dah pasang satu blok, kau buatlah. Aku tahu takkan diterima punya. Dia tahu, syaitan tahu. Kita belum jumpa hadis ini, dia dah baca dah. Nampaknya dia suka pergi kuliah. Nampaknya dia suka berdoa. Dia kalau doa bukan main tinggi tangan dia. Aku tengok, syaitan tengok. Tak apa. Kita pasangkan dia satu perkara yang boleh membuat doa dia macam mana tinggi pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, ya. Yang ke, apa itu silaturahmi, ya. Dengan siapa-siapa saja yang patut kita jalin, kita jalin, jangan tak jalin, ya. Sikit-sikit saja jengkel. Sikit-sikit saja tak nak berbaik. Sikit-sikit saja berpaling muka. Sikit-sikit saja berkecil hati. Tak bagus, ya. COVID punya pasal. Jaga-jaga, kuarantin. Tetapi silaturahmi tetap silaturahmi. Saking kan tak boleh jumpa sekalipun, takut kakak kita kena COVID, abang kita kena COVID, kan tak boleh ziarah, kan dia pun kuarantin. Paling tidak dari luar pagar dia lah, kau belikan limau gantung, kak, aku tak tengok kau, kak. Aku masuk pun kena saman. Aku pun takut juga sebetulnya. Jadi apa? Tapi aku tak sampai hati, kak. Aku tengok kau dari jauh, kak. Aku tinggalkan ini martabak ke apa ke, orang COVID kan boleh makan martabak kan, martabak ke buah-buahan aku sangkut kat depan pintu, kak. Aku minta maaf banyak-banyak, kak. Aku doakan kau. Begitu boleh. Tengok tahun lepas masa PKP ada Pak Haji tu dekat sempadan negeri kan, hantar anak dia ketupat. Ada orang internet kan dalam gambar dia kan nangis-nangis dekat sempadan, berulu-ulu anaknya dengan bapaknya. Ni kita tak sampai, dah tak begitu lagi cara. Cuma kalau ada saudara kita yang kena kuarantin ke, kena apa semua tu, jangan jadikan ini semakin sebab kita nak berpecah belah dengan dia. Tak boleh dekat, dari jauh tengok dia. Tak cukup hanya telefon. Dari jauh tengok dia, kak, aku datang, kak, tapi apa boleh buat, aku tak boleh masuk, kak. Aku tak boleh masuk, aku minta maaf, kak. Kau tahulah, kak, kau faham. Begitu, ya. Jangan sampai lepaskan kita dengan adik-beradik kita, jangan lepaskan silaturahmi kita. Nanti tak dapat jawab soal kubur, nanti tak dikabul malam nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah derhaka kepada mak bapak kita. Walau mak bapak kita Wahabi sekalipun, kita kena taat dengan dia, kena taat sekalipun. Dia bilang jangan pergi maulid, diam aja pergi. Dia bilang jangan itu, jangan apa, kau jangan buat baca ini bid'ah ke apa. Jangan ya, jangan tidak. Jangan dia, jangan tidak, semua begitu. Jangan dia, jangan tidak. Kalau begitu sekalipun, namun cerca dia tidak boleh. Berdoakan dia, ya Allah, berilah taufik hidayat mak aku, bapak aku supaya kembali kepada pangkal jalan yang benar. Dengan mak bapak tak boleh kita marah macam budak kecil. Na'udzubillah, barang dijauhkan. Yang ada bapaknya soleh, baik, anaknya pula Wahabi, tak guna. Na'udzubillah min zalik. Kalau bapak lain dia boleh kerasi anak, boleh marah, kau tak betul-betul aku pukul kau, aku tak reda kau. Bapak boleh gitu. Anak takkan boleh gitu dengan bapak. Anak mendoa saja kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala ubahkan bapaknya. Kalau bapak dengan anak, dia boleh marah, dia boleh nasihatkan anaknya dengan cara keras pun boleh. Begitu. Dan di samping itu mendoakan Allah Ta'ala yang boleh mengubahkan hati hamba-hambanya. Nama putus tak boleh putus, ya. Nama putus tak boleh putus. Itulah nanti kita nak masuk nisfu Sya'ban. Di antaranya lagi ialah orang yang kekalkan zina. Yang biasa saya bacalah setengah-setengah riwayatnya dari riwayat lain-lain, apa yang kita kutip daripada beberapa riwayat lain. Di antaranya orang yang mengekalkan zina, na'udzubillah min zalik, ya. Zina dan seumpama dengan zina, ya. Na'udzubillah, liwatnya kah, apanya kah, semua itu barang dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung Allah Ta'ala, janganlah sampai melakukan perkara gitu. Dan kalau engkau tak zina, dah syukur, baguslah, alhamdulillah. Jangan pula engkau tak zina tapi kau masih suka zina. Hari-hari mau tengok gambar zina. Sekarang kan senang nak tengok gambar zina kan, dalam internet banyak kan ada, ya.
Tekan saja boleh keluar tau. Na'udzubillah min zalik. Kau tekan aja dalam internet, kita tak mau ajar. Zina, nanti dia keluar zina. Na'udzubillah min zalik. Agaknya lah. Apa dah try? Senang tak? Jangan ada yang berani angkat tangan. Begitu ya. Senang, na'udzubillah. Orang nak tengok gambarnya. Buatnya tidak, tapi sokongnya dengan tengoknya. Jangan berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi sebut, almar'u ma'aman hab, seorang itu bersama orang yang dicintai. Sebab itu kita bilang, kalau kau minat sekalipun, kau pasangkan sebahagian dalam hatimu tak minat. Kau tengok pun kau tengok dengan kutuk. Jadi kau tidak full ma'aman ahab. Seorang itu akan dihimpun bersama orang yang dikasihi, kau tak full mengasihi golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ada sebahagian dari hatimu yang kutuk, ada sebahagian daripada hatimu yang resist, ada sebahagian daripada hatimu tu tentang nafsumu. Nafsu yang tak boleh, kita mesti tengok hari-hari, paling tidak mesti mau tengok gambar haram, umpamanya lah ya. Mesti mau tengok gambar haram. Tapi ada sebahagian daripada hatimu mengatakan kami tak suka. Jadi paling tidak ada perlawanan dalam kalbu kita di situ. Di antara orang yang tak diterima pada malam-malam ini juga orang mengamalkan, itu semasa kita baca riwayatnya, tentang orang mengamalkan alat muzik yang bernama darbukah, gendang yang ramping itu. Itu ada maksud, itu masuk dalam sebuah hadis ya, tentang malam Syaban disebutnya oleh Rasulullah orang mengamalkan itu amalan orang ahli fasik ya. Dan jangan perkara gini kita bilang masih ada khilaf. Kalau ada khilaf untuk perkara baik engkau buat tak apa. Apakah ada khilaf? Ada orang bilang puasa ini boleh ke tak boleh? Buat, boleh baca Yasin. Walaupun ada orang bilang tak ada malam nisfu Syaban, tak ada riwayat, tapi ada riwayat mesti buatkan. Buat, jangan tak buat. Yang perkara baik kau ambil, yang ikut. Perkara yang tinggal ada ulama sebut kau jangan ambil. Kau jangan ambil. Itu namanya take the safer side. Namanya itu bukan ihtiyat tu pun namanya. Itu bukan ihtiyat tu namanya. Itu maknanya keluar daripada khilaf untuk ambil yang keselamatan. Apalagi kalau ada ulama yang mengatakan risikonya ialah haram, na'udzubillah. Kalau setakat satu mengatakan sunat, satu mengatakan harus, tak apa jugalah. Tapi kalau satu mengatakan makruh, satu mengatakan harus, jangan kau buat. Apatah lagi satu yang mengatakan harus, satu mengatakan haram, na'udzubillah. 10 mengatakan harus, satu saja mengatakan haram, kita mengelakkan. Apatah lagi kalau yang mengatakan haram itu adalah daripada golongan ulama-ulama sepahaman dengan kita sendiri. Apatah lagi kalau yang mengatakan tak boleh itu guru kita sendiri. Apatah lagi kalau yang mengatakan yang tak boleh itu guru kita punya guru, yang kita tu adalah guru kepada guru-guru lagi. Allah. Jangan kita ikut khilaf yang tak boleh. Orang dia punya sukalah, dia nak bikin apa dia punya sukalah ya. Na'udzubillah. Kalau kita boleh tegur, kita tegur. Tak boleh tegur, nanti jadi gaduh. Perkara ini kita perkara small matter, jadi gaduh besar kadang-kadang. Boleh menjadi sebab aku tak main ini, tapi boleh jadi sebab aku satu rahmi putuslah dengan dia. Sudah, kita dah tegur, kita sudah sebutkan. Siapa nak buat, masing-masing kau jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bergaduh tak boleh, cuma kita buat pun jangan. Dan kalau dia nak buat, kita bilang kita tidak berkenan. Begitu saja ya. Kita harap pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ambil tuan-tuan ya. Mudah-mudahanlah ini nasihat dari alim-alim ulama yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dari baginda sallallahu alaihi wasallam tentang malam nisfu Syaban, tentang malam-malam Lailatul Qadar. Dari sekarang lagi 2-3 bulan sebelum Ramadan kita dah sebutkan. Lagi sebulan lagi sebelum nisfu Syaban. Fikir masak-masak. Sekali tak jumpa nisfu Syaban, jumpa ajal maut, lagi kau seram. Lepas nisfu Syaban betul-betul, dari petang nisfu Syaban, dari 13 Syaban kau meninggal dunia. Allah. Tak dapat pahala nisfu Syaban, tak dapat jawab soal kubur. Wa man ikhwanuka. Allah, mati dengan dosa besar. Tak boleh tidak ambil perhatian terhadap nasihat ini. Jalin. Bukan satu perkara yang baik membiarkan permusuhan berlarutan. Bukan satu perkara yang baik membiarkan segala perpecahan dan putus persahabatan, apatah lagi putus persaudaraan, apatah lagi putus penjalinan perkahwinan. Bukan satu perkara yang baik, bukan satu perkara yang boleh dibiarkan. Perkara yang mesti di-repair, mesti jalin. Tengok apa yang tak baiknya tu dihuraikan, masih boleh lagi. Kalau susah, cari orang tengah. Kalau dah orang tua-tua, anak-anak boleh jadi orang tengah. Kau fikir, mak sekarang Ustaz sudah bilang, mak dah tak cakap dengan bapa engkau sudah dah makan setahun dah. Habis bapak pun begitu. Mak nak kau jadi orang tengah. Jalinkan balik dengan bapak, jadi mak boleh lembut hati dengan dia, saling maaf makan. Sudahlah. Sudah dah tua sama tua ya. Bukan kita tak ada salah, yang ada kita pandang salah dia. Tapi dia suami yang banyak salah, kita tak ada salah ke? Kalau dia ada salah pun boleh dimaafkan. Kalau dia salah pun, kalau sangkingkan salah yang tak boleh sanggup, ngadu qadi, minta lepas secara baik. Minta lepas secara baik. Selagi kita masih nak berbaik dengan dia, selagi tu tak boleh nak hidup nafsi-nafsi. Tak boleh ya.
Susah sangat cari orang tengah. Anak kita boleh jadi orang tengah, ustaz kita boleh jadi orang tengah, ya. Insaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut syaitan tak kacau kita buat ibadat banyak-banyak. Rupanya ada jalan-jalan untuk dia membuat ibadat kita tak diterima oleh Allah Taala, bahkan ditolak oleh Allah Taala. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bisawab. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا